Tiada maaf bagimu. Demikian tajuk sebuah filem Indonesia tahun 1971. 1971, Tiada Maaf Bagimu. Dah 50 tahun lebih movie itu ya. Dan saya pinjam tajuk itu menjadi tajuk video saya ini. Kenapa? Apa kaitan? Tak ada. Ini sebagai clickbait. Clickbait ni apa? Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apakah clickbait. Dalam bidang media sosial, khasnya dalam YouTube ini ya, para YouTubers, mereka meletak tajuk yang sensasi kepada video-video mereka sebagai satu clickbait. Bait ni umpan untuk orang klik video tu. Ada dua cara. Pertama, letak gambar yang cantik disebut sebagai thumbnail. Kenapa thumbnail? Sebab bila kita tengah scroll YouTube punya video-video kan, ada gambar cantik, kita nail our thumb kat situ, stop. Cantik ni gambar, apa cerita ni? Itu thumbnail, tu cara pertama. Cara kedua, letak tajuk yang sensasi. Ia menjadi umpan untuk orang klik. Jadi itulah maksudnya clickbait. Clickbait ini ataupun thumbnail yang cantik diguna pakai oleh ramai, termasuk diri saya sendiri. Cuma ia boleh digunakan sama ada untuk menarik orang ke arah kebaikan yang banyak. Maknanya konten video itu ada banyak ilmu, ada banyak kebaikan, ada banyak manfaat yang dia hendak kongsikan. Jadi dia letak thumbnail yang cantik, dia letak clickbait yang sensasi. Okey. Tapi boleh juga semata-mata untuk menaikkan rating ataupun menaikkan jumlah viewers. Jadi ada dua tujuan bergantung kepada YouTubers itu. Dan kita sendiri boleh menilai sama ada orang tu dia nak bawa kepada kebaikan ataupun sekadar nak menaikkan ratingnya sahaja. Okey, ini sedikit perkongsian tentang clickbait dan juga thumbnail. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, video ni sebenarnya saya nak ulas ataupun react kepada sebuah video oleh Tuan Tanpa Nama bertarikh 2 Februari 2022. Hari ni 6 Februari. Okey, tajuk dia panjang sikit. Tajuk dia, Mohon Maaf kepada Kapten Hafiz Firdaus Abdullah featuring, ada featuring tu, Perguna Selawat oleh Syekh Zainul Asri. Okey, video ini secara penuh linknya saya bagi di bahagian description di bawah video ini. Sila tonton jika anda mahu tonton ya. Jadi tuan-tuan, ini adalah clickbait. Ini clickbait, dia memang berjaya sebab pada hari ini 6 Februari saya tengok sudah berbelas view orang yang menontonnya ya. Kenapa saya kata ini hanyalah clickbait? Okey, tuan-tuan dan puan, saya bagi sedikit kronologi of events ya. Okey, video ini tarikhnya 2 Februari. Pada 1 Februari ataupun 31 Januari, tak silap saya, sehari dua sebelum itu, Tuan Tanpa Nama dia memuat naik satu video. Video itu dia tak cakap langsung, dia hanya merupakan keratan pendek daripada satu video saya yang panjang. Dia muat naik dan dia letak tajuk dia, Sikap Baik Kapten Pilot. Okey, Sikap Baik Kapten Pilot. Video yang dia kerat itu, video asalnya saya ada bagi di bahagian description juga ya. Berdasarkan video yang pendek itu, sesiapa yang menonton sudah tentu akan berlaku salah faham sebab tak tahu apa cerita apa. Cuma dalam video itu saya mengkritik Ustaz di Antartika yang apabila bercakap, tersasul, tersekat, sasul sekat, dia suka selawat. Maka selawat itu dipergunakan untuk cover up dirinya yang tidak mahu membuat rehearsal sebelum public speaking, sebelum hendak berucap. Video itu, sayang sekali, tak mendapat sambutan. Tidak mendapat sambutan. Last saya tengok lebih kurang 300-400 view. Tak mendapat sambutan. Kesian. Kemudian di bahagian komen pula agak ramai yang mengkritik. Kenapa meletak hanya sekerat pendek video tersebut. Kerana sekerat itu jelas akan menimbulkan salah faham. Jelas akan menimbulkan fitnah kepada diri saya. Kepada Kapten Pilot. Jadi agak ramai yang mengkritik. Tuan Tanpa Nama menyedari bahawa strateginya itu gagal. Sedikit view, orang pula kritik. Maka dia membuat video baru. Dia delete video yang lama tu. Sikap Baik Kapten Pilot, dia delete yang pendek tu. Dia buat video baru. Dia letak tajuk yang sensasi. Tajuk yang clickbait ya. Mohon maaf kepada Kapten Hafiz Firdaus Abdullah. Featuring Perguna Selawat oleh Syekh Zainul Asri. Jadi dalam video itu kononnya dia nak minta maaf. Tetapi lepas itu dia letak balik potongan
potongan yang mula-mula delete tu, dia tak dapat respon tu, dia letak balik potongan itu. Sebab bila dah ramai orang tengok, orang pun akan tengoklah potongannya itu. Jadi itu strategi dia. Itu strategi dia. Arah kebaikan, clickbait tu arah kebaikan ataupun selainnya, tuan-tuan dan puan-puan nilai sendiri ya. Sebab kalau nak kata untuk mendapat jumlah view yang banyak, memang dia telah pun berjaya mendapat jumlah view yang banyak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya kata kononnya minta maaf? Tak baik macam tu. Orang minta maaf, terimalah kemaafannya. Janganlah ego, janganlah angkuh, janganlah sombong, janganlah tinggi diri walaupun fizikal memang tinggi kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf ni senang aja. Dua cara. Okey, dua jenis ya minta maaf. Tuan-tuan dan puan-puan dalam kehidupan harian pun pernah mengalaminya ataupun pernah melakukannya ya. Atau pertama minta maaf yang sincere, minta maaf yang ikhlas. Sorry bro, I am wrong. I won't do it again. Please apologize. Please accept my apology. Habis cerita. Saya minta maaf. Memang saya salah. Saya minta maaf. Tak buat lagi. Habis cerita. Okey, dia betul-betul minta maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta maaf. Akan tapi, walau bagaimanapun, namun begitu, bla 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 cerita ni macam kita pun, engkau ni nak minta maaf ke apa sebenarnya? Okey, tuan-tuan dan puan, dua cara minta maaf. Minta maaf pertama, dia betul-betul minta maaf. Itu saja. Ataupun mungkin dia nak tambah sikit, minta maaf. Memang salah saya tak akan buat lagi. Harap anda maafkan saya. Ini yang pertama, yang ikhlas. Yang kedua, minta maaf tapi lepas tu ada sambungannya. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, yang aku berkata gini, yang aku berkata gitu, ini minta maaf ke sebenarnya masih nak memperhujahkan diri sendiri, masih nak memendarkan diri sendiri, masih hendak menunjukkan bahawa diri sendiri sebenar, anda yang salah. Minta maaf tu sekadar lisan yang manis. Lisan yang manis, sekadar lisan yang manis. Apapun, aku betul, hang tetap salah. Okey. Jadi tuan-tuan puan, dua jenis minta maaf. Kemudian, bila dah minta maaf tu, tuan tanpa nama kemukakan balik. Kemukakan semula potongan video yang mula dikemukakan tu, yang tak ada orang tengok tu. Ada sikit orang tengok. Yang tak berjaya tu, kemudian di-delete, dia kemukakan semula potongan itu. Dan setakat pagi tadi, saya tengok di bahagian description, dia tidak pun mengemukakan link untuk video penuh itu. Ya. Di ruangan komen, bila ada orang tanya, orang lain yang akan bagi komen. Mungkin tuan tanpa nama, bila orang tanya mana video asal, orang lain yang kena bagi link video asal. Tapi tak apa, kita baik sangka. Tuan tanpa nama, dia busy, dia tak sempat nak reply kepada komen tersebut kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, meskipun, okey, sebab ada dua bahagian kan. Pertama, minta maaf. Ikhlas ke tak ikhlas. Kedua, mengemukakan balik potongan yang sama tu. Baik. Ikhlas tak ikhlas, mungkin kita kata benefit of the doubt. Tak apalah, okeylah, mungkinlah nak minta maaf. Tetapi semua itu hancur. Semua itu hancur apabila dia mengemukakan balik potongan video tersebut. Ya, potongan video itu adalah satu gambaran yang sangat tidak adil, tidak amanah tentang apa yang sebenarnya saya sampaikan dalam video asal. Tuan-tuan dan puan-puan, tonton sendiri potongan yang ada dalam video tuan tanpa nama yang berjudul Mohon Maaf kepada Kapten Hafiz Pida Abdullah featuring pengguna selawat oleh Syekh Zainul Asri, dan tonton video asal saya. Ya, tonton video asal saya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ni selama ni, kita tahu ada orang yang suka potong-potong video ni. Potong-potong video secara tidak amanah, secara tidak jujur, hingga menjadikan video tersebut out of context. Dan saya selalu pandang mereka ni jadi macam-macam yang nak sebut pun tak baik lah kan. Tapi tengok-tengok tuan tanpa nama pun buat benda macam tu. Serius ya. Tuan-tuan serius ya. Jadi tuan-tuan puan boleh tonton sendiri video panjang saya bagi link di bawah dan perbandingkan. Dia kan perhatikan juga bahawa saya sebut Ustaz Antartika. Yang mengatakan saya mengkritik Zainal Asri ialah okey, siapa yang put words itu ada people's mouth. Baik, sebagai penutup saya ingin bacakan surah Al-Baqarah. Satu ayat daripada surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 204 sebagai tazkirah umum. Tazkirah umum kepada kita bersama ya. Ayo sama-sama kita baca surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 204. Di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam.
Dan di kalangan manusia, ada orang-orang yang perkataan mereka itu dalam urusan dunia ini begitu mentakjubkan, begitu mengujakan kalian, begitu mempersonakan kalian. Dan wayushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan mereka bersaksi atas nama Allah atas apa yang ada dalam hati mereka. Wa huwa aladdul khisam, padahal mereka itulah seburuk-buruk musuh, seburuk-buruk penentang. Okey, surah Al-Baqarah ayat 204. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengemukakan sebuah riwayat daripada Ibnu Jarir. Okey, sebuah riwayat yang riwayat itu berkata Imam Ibnu Katsir darjatnya hasan sahih. Tetapi ahli hadis lain berbeza pandangan. Ya, riwayat itu selain dikemukakan oleh Imam Ibnu Jarir, juga dikemukakan oleh Imam At-Tirmizi. Okey, oleh Imam At-Tirmizi. Sekali lagi saya ulangi ya, dari sudut sanad ada perbincangan, ada yang kata dhaif, ada yang kata dhaif jiddan. Alright, dari sudut sanad. Tapi dari sudut matan, ia benar dan ia selari dengan ayat 204 surah Al-Baqarah tersebut. Ya, apakah riwayat tersebut? Okey, riwayat tersebut memandangkan ia dhaif. Saya tak akan kata Rasulullah bersabda, tapi saya bacakan saja. Ini lafaz daripada Sunan Tirmizi. Yakhruju fi akhiriz zamani rijalun yakhtiluna dunya bid-din. Akan keluar pada akhir zaman nanti orang-orang, lelaki-lelaki yang mengambil keuntungan dunia daripada agama, mengambil keuntungan dunia dengan agama. Yalbasuna linnasi juludad-dhani minal lin. Mereka ini apabila berhadapan dengan manusia, mereka ni berpakaian dengan pakaian bulu kambing yang sangat halus, yang sangat cantik. Al-sinatuhum ahla minas sukari. Dan lisan mereka itu lebih manis daripada gula. Pandai cakap. Lebih manis daripada gula. Yaqulu Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, Abi yaktarzuna am alayya yashtari'una. Apakah mereka ini hendak menipu aku atau mereka ni nak menentang aku? What are you trying to do actually? Lebih kurang begitu maksudnya ya. Fabi halaftu, maka aku bersumpah. La ab'asanna ala ulaika minhum fitnatan. Aku bersumpah pasti aku akan menghantar, pasti akan mengutus ke atas orang-orang di kalangan mereka itu satu fitnah. Tada'ul halima minhum hayranan. Yang meninggalkan orang-orang yang tenang, orang-orang yang rileks. Di kalangan mereka itu dalam suasana kehairanan kerana ditimpa fitnah tersebut. Maknanya apa? Yang rileks-rileks pun menjadi hairan, menjadi keliru, menjadi bingung dengan fitnah tersebut. Bagaimana pula dengan orang yang gabra-gabra ya? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ini secara umumnya, secara umum. Sekejap. Jangan pergi mana-mana. Secara umum, akan tapi siapa yang makan cili, dia yang rasa pedas. Siapa yang makan cili, dia rasa pedas. Jadi tuan-tuan dan puan, saya akhiri dengan tazkirah daripada ayat Al-Quran tersebut, surah Al-Baqarah 204 ya. Hati-hati dengan orang-orang yang percakapannya sangat baik, sangat indah kan, macam betul-betul ni ya. Dan mereka ini bersaksi kata nama Allah atas apa yang ada dalam hati mereka, akan tetapi mereka inilah yang seburuk-buruk, seteruk-teruk permusuhan ya. Dan juga perhatikan juga riwayat saya ulangi, dari sudut sanad adalah lemah, dari sudut matan ia selari dengan ayat 204 tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Yang saya baca tadi itu lafaz Tirmizi. Ayo tuan-tuan dan puan, kita berhati-hati dengan orang-orang sebegini. Kita berhati-hati ya. Jadi sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.